Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Selamat kita berhimpun di rumah Allah petang ini. Kita datang dengan bawa dosa kita yang banyak. Kita datang dengan rasa malu nak masuk rumah Allah. Kita datang dengan penuh pengharapan agar Allah pandang kita, ampunkan dosa kita, maafkan segala kesalahan kita. Kita mohon keridaan Allah. Kita mohon agar Allah Ta'ala ubah kita menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala padamkan segala kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala tetapkan iman kita, tetapkan kita atas dasar takwa kepadanya. Kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang punya hak untuk disembah. Kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang pegang takdir segala keimanan. Kita mohon agar Allah Ta'ala berikan kita keimanan, tetapkan kita keimanan sampai hari kita menghadapnya, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, sebagaimana biasa majlis kita mulakan dengan bacaan ratib-ratib ya. Maka pertemuan yang lalu kita baca ratib Al-Haddad, maka sekarang kita baca ratib Al-Attas. Kita selang-selikan. Dan ini wirid ratib ni kita buat bukan hanya seminggu sekali. Kalau kemampuan kita di rumah, kalau kita boleh buat hari-hari, kita buat hari-hari. Kalau tak mampu buat hari-hari, paling tidak adalah kita buat selang-seli dalam seminggu tu. Jangan kita tak baca, walau sekali ratib atas, sekali ratib haddad, kita baca ya. Itu semua tu namanya ratib atas, ratib haddad, zikr bahar. Tapi semua tu adalah zikir-zikir Rasulullah. Itu semualah doa-doa yang diperintah oleh Allah. Allah suruh kita banyak zikir, Allah suruh kita banyak doa. Kita kadang-kadang kita tak tahu apa nak doa, tak tahu bagaimana nak zikir. Alhamdulillah, ulama dah aturkan. Pagi baca sekian, petang baca sekian. Jadi ada dalam satu waktu kita tu ada kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan yang khusus ya. Diatur oleh ulama, kita hanya tinggal baca saja. Teks dah disiapkan, hanya baca. Dan kebanyakan kandungan teks-teks tu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Umpamanya ratib haddad, ini ratib atas yang akan kita baca 17 zikirnya. Ke 17 semuanya tu ada dalil-dalilnya. Sama ada daripada ayat Qurannya ataupun hadis Nabi SAW, sama ada yang kuat ataupun tak kuat. Pokoknya semua itu adalah sandaran. Alhamdulillah ya. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala, thumma ila sayyidina al-habib Umar bin Abdul Rahman Al-Qas sahib ratib Syekh bin Abdullah Baras usuli ma furuhim an Allah taghashahum bi rahmatihi wal maghfirah. Sabakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى رحمة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله من درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم جميع سادتنا علي بعلوي أن الله من درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين على أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذوي العلوان أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب الراتب وطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح أبي محمد بن سالم بن أحمد بن حسان بن عطاس وصول فروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجات في الجنة. الفاتحة.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمون وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين ومع اللطف والعافية أن الله ينور قلوبنا وكوالبنا بالهدى والهدى والعافية في الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكنة صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuhan bermohon hajat masing-masing kepada Allah Ta'ala. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم من رسالتنا علي بعلوي، ثم إلى روح الحبيب وحبيب محمد بن أحمد بن عيدروس بن هادي الحبشي، وإلى روح حبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سالم الحبشي، وإلى روح حبيب حسين بن أبو بكر بن عبد الله العيدروس، وإلى روح حبيب جعفر بن أحمد بن عبد القادر بن سالم العيدروس، وإلى روح حبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر بن سالم العيدروس، وإلى روح حبيب عبد الرحمن بن محمد بن زين العابدين العيدروس، وإلى روح حبيب حسين بن سقاف بن عبد الرحمن بن محمد بن زين العابدين العيدروس، وإلى روح الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح شيخ بن عبد الله باراس، وإلى روح حبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسان العطاس، وإلى روح قطب الإرشاد وراث البادي والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى روح حبيب علي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد، وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله السقاف، وإلى روح حبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف، وإلى روح حبيب عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد الجفري، وإلى روح حبيب شيخ بن علي بن صالح الجفري، وإلى روح حبيب أحمد بن محمد بن زين بن سمير، وإلى روح حبيب عندروس بن عبد الله بن سمير، وإلى روح حبيب حميد بن محمد بن عبد الله بن شهاب، وإلى روح حبيب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن شهاب، وإلى روح العلامة حبيب سالم بن عمر بن عبد الله الشاطري وإخوانه، وإلى روح العلامة حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شوبكر بن سالم، وإلى روح العلامة الشيخ عمر بن عبد الله بن محمد بن سالم الخطيب، وإلى روح الأستاذ أبو بكر بن علي باحشوان وصولهم وفروعهم وانتسبوا لهم أجمعين، ثم إلى روح شيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري، وإلى روح شيخ عبد الصمد بن عبد الكريم الفالنباني، وإلى روح شيخ داود بن عبد الله الفاقاني، وإلى روح شيخ محمد إدريس بن عبد الرؤوف المرباوي، وإلى روح شيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي، وإلى روح شيخ محمد يوسف بن أحمد توكنالي، وإلى روح شيخ Macam Al-Bugisi Al-Malakawi, wa ila roh Syekh Baba Abdul Aziz bin Syafi'i Al-Fatani, wa ila roh Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Ismail Pak Sungai Kedah, wa usulihim wa furu'ihim wa tasibu ilaihim limayin, thumma arwahi walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa zawajina, thumma arwahi muwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa baca kitab terjemahan kitab hikam kita, semua kita diampun Allah, dipandang oleh Allah senantiasa. Setiap apa amal yang kita nak lakukan tuan-tuan ya, khususnya amal yang di hadapan orang ataupun untuk dipersembahkan kepada orang, apa saja seperti kita nak syarah, seperti kita nak masak kuih sekalipun, kita nak masak kuih, nak kasih makan orang kan, apa pun yang kita buat sekali, apa pun yang ada untuk orang boleh dikongsi bersama dengan orang, kita nak rasa apa ya, kita nak buat elok-elok lah, mesti kena buat elok-elok. Nombor satu, buat kena elok-elok, ceramah baik, persembahan lukisan baik, masakan baik,
Apa nombor satu, buat semuanya kena elok belaka. Kemudian lepas kita elok, kita nak rasa apa? Orang terima ke tidak? Ataupun orang nyacat ataupun tidak? Rasanya tak perlulah kita tengok orang terima ke tidak, orang cacat ke tidak. Kena buat baik sebaik mungkin, itu dah memang kena pasti. Itu tanggungjawab kita. Tetapi tak sayang kita pasangkan bagaimana orang punya suka tak suka, orang punya terima tak terima. Sayang dia kita dah bikin apa semua, kita ingat dalam hati dulu, Tuhan murka ke tidak dengan perbuatan aku ini? Aku nak baca Quran depan orang, Tuhan murka ke tidak? Aku nak jadi imam sembahyang, Tuhan murka ke tidak? Aku nak mengajar baca kitab, Tuhan murka ke tidak? Aku nak buat kuih, Tuhan murka ke tidak? Aku nak persembahkan lukisan kepada seorang pembesar dengan sebagai hadiah. Sebelum kita tanya dia suka ke tidak, dia terima ke tidak, Allah murka ke tidak, Allah murka ke tidak, maka buatlah segala apa yang kita nak buat dengan sebaiknya dan kita cari redha Allah. Kalau Allah redha, manusia redha lah. Kalau manusia tak redha pun tak apa, asal Allah redha. Kalau manusia tak redha, apa ni lukisan saya tak berkenan lah, tak apalah, Tuhan minta maaf lah, Tuhan tak berkenan dia. Tapi Allah redha, cukuplah bagi kita. Apa pun keadaan kita buat, biasanya kalau kita buat nak cari redha Allah, biasanya kalau kita nak buat takut muka Allah, benda tu akan jadi sempurna. Biasanya kalau kita nak buat cari redha Allah kerana Allah, kalau tak sempurna pun manusia tak akan hina. Sebab pun kalau dah Allah dah terima, tak ada siapa boleh tolak. Tapi kalau betul-betul dah kita kasih semua orang tolak, ini tak bagus, ini tak elok, ini ceramah awak tak bagus, baca Quran awak tak bagus, hadiah awak tak bagus, persembahan awak tak bagus, Allah terima lebih daripada segala-galanya. Nanti yaumil akhir manusia pun akan terima juga. Oh, kami kemarin tak terima, rupanya kami silap, hari ini baru. Itu aku tak kisah, yaumil akhir ke yaumil tak akhir ke, asalkan Allah terima saja. Itu macam kita. Tentu yang kita sembahyang, kita zakat, kita puasa itu memang ibadat yang kita antara kita dengan Allah. Ini yang ada hubung kait dengan manusia, yang kita persembahkan dengan manusia. Selalunya kita buat, kita takut nanti orang acceptable ke tidak ya, acceptable di sisi orang ke tidak ya, orang dapat terima ke tidak ya. Asal kau buat ikut syarak, kau buat kerana Allah, kau buat sebaik mungkin kerana Allah, ikut SOP Rasulullah, kemudian kau serah kepada Allah. Yang kau kena takut ialah Allah terima ke tidak, Allah murka ke tidak. Itu bukannya main priority kita, itu our only priority. Itulah keutamaan satu yang kita harapkan dari Allah. Sambung baca kitab hikam kita sampai muka surat 55 tok. Ini masih dalam mukadimah ya. Muka surat 5 sampai Syed Ahmad Al-Badawi. Betul ya. Ini semua penjelasan alim-alim ulama tentang mereka punya, tentang perkara-perkara perincian terhadap bahagian-bahagian dalam pegangan hati ilmu sufi ini ya. Syed Ahmad Al-Badawi berkata, perjalanan kami, iaitu kami itu siapa? Kaum kami. Kaum kami itu siapa? Itulah orang-orang yang nak menuju Allah Ta'ala. Siapa saja boleh join. Siapa saja nak boleh join. Daftarnya di mana? Daftarnya di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak tujumu ya Allah. Kita cari orang-orang yang nak tuju Allah, kita join. Siapa saja kita boleh join. Sebab itu dalam kitab-kitabnya macam-macam. Nama Syekh Fulan ada, nama Syekh Fulan. Semua adalah penghulu-penghulu kita semua. Semua adalah guide-guide kita. Semuanya adalah jalannya menyampaikan kepada Rasulullah. Semuanya itu prinsip-prinsipnya itulah untuk mencapaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah, sunnah Rasulullah. Itu tak boleh tidak. Kemudian itu yang kita punya pegangan. Pada diri kita pulanya, nak tuju Allah mesti ada apa benda? Mesti ada 5 komponen. Pegangan, rujukan, sandaran, tak boleh tidak. Mesti kitab Allah dan hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip dalam diri kita pulanya, pegangan dalam diri kita pulanya, apa dia? Mesti benar dan jujur. Tak benar tak boleh. Tak benar bermakna tak real. Datang masjid pakai songkok, tapi sebetulnya tak pakai songkok, pakai jambul. Ada songkok? Bukan. Ini bukan pakai songkok. Pakai songkok untuk Allah. Ini setakat menghias diri.
biar orang tengok kemas dan rapi, putih ke, hitam ke, serban ke. Kalau demi orang namanya bukan pakai songkok. Pakai songkok tu namanya ibadat. Kalau demi orang tak jadi ibadat, maka tak jadilah pakai songkok. Bikin apa biar real, benar ya, benar. Biar bikin apa tu bukan hanya gambaran saja. Kalau hadir jemputan orang, biar benar-benar hadir. Bukan hanya nampakkan diri muka saja. Benar-benar hadir, sahabat aku jemput, aku datang, aku besar hati, benar-benar hadir. Kalau zikir, benar-benar zikir, ingat subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Bukan hanya kira angka saja, 100, 200, 300. Itu maknanya benar ya. Yang pertama benar, kemudian jujur. Jujur dia, tidak ada nak apa, tidak ada dosa-dosa, tidak ada pura-pura, tidak ada pura-pura. Kalau dapat datang, ya dapat datang. Tak dapat datang, tak dapat datang. Kalau takdirlah tak dapat datang, Tuhan minta maaf je, saya tak dapat datang ni hari, saya ada urusan. Sudahlah, tak payah jelas-jelas pun tak apa. Jangan bawa cerita. Saya tak dapat datang. Kaki ni pulaknya sakit lah, kepala bengal, pinggang sengal. Pembohong kau ya. Tak cukup 1, 3 kau bagi ya. Biar jujur, tak dapat datang dan tak dapat datang. Taruhlah tak dapat datang, kita pasal malas nak datang. Terus terang cakap, tak payah bilang saya tak dapat datang, saya malas. Itu aib kita pula. Paling tidak saya tak dapat datang, ada urusan. Urusan aku apa? Malas. Tapi tak payah buat cerita. Tak payah buat cerita. Datang lambat, minta maaf. Kalau kita jadi kuliah, kita datang lambat. Janji pukul 2.30. Kita datang dah pukul 2.50, kan lambat. Terus sedang cakap. Kalau kita bohong ya, kita bohong, belum terampun tau. Ingat ya. Baik ya. Orang kalau cakap bohong, janji mungkir, amanah tak laksanakan, itu tanda orang munafik tau. Biasanya ada orang ada 3 in 1. Contohnya kita sedang cakap lah, kita ustaz mengajar ceramah. Patut pukul 2.30, kita datang 2.50. Minta maaf tuan-tuan sekalian ya, saya tak dapat datang. Saya dapat datang lambat kerana tadi ada urusan sekali, urusan tak boleh elak dekat rumah. Orang memaafkan kita kerana sebab yang kita berikan ada urusan yang tak boleh dielakkan di rumah. Maka orang maafkan. Rupanya urusan itu urusan yang boleh dielakkan. Jadi bermakna orang punya beri maaf kepada kita belum termaaf tau. Sebab kita minta untuk sebab lain, orang beri. Dan sebetulnya kita ada sebab lain. Cuba kalau kita bilang, saya datang lambat, minta maaf ya, tadi saya dekat rumah ada urusan yang memang boleh dielakkan. Cuma saya malas, saya selonjor aja. Umpamanya agak orang maafkan. Kok selonjor, aku dah datang kuliah, nak tunggu kau lambat-lambat. Ada orang maafkan tidak? Kau minta maaf atas sebab lain, dan sebetulnya kau datang lambat sebab lain. Orang bilang tak pusat, tak kalah kami tak maafkan. Umpamanya belum maafkan sebab kau minta atas sebab lain. Macamlah budak minta mak duit sekolah, mak minta duit sekolah, mak nak beli buku, padahal dia tak jujur, dia nak bikin beli aiskrim. Halal tak dia makan aiskrim tu? Haram. Tapi mak bagi atas sebab buku, bukan atas sebab aiskrim. Begitu ya. Atas sebab apa? Permintaan atas sebab apa? Itu namanya justification. Kalau kita dalam kerjaan ke apa nak minta pihak finance kasih extra budget ke apa, mesti ada justification kan. Kau pakai untuk lain berkira apa, pecah amanah atas apa benda yang telah kau minta. Ada undang-undangnya. Begitu juga kita kena jujur, apa pun kena jujur, kena jujur. Kenapa datang lambat kerja? Oh, begini tuan, ada macam-macam kita bilang lah, traffic jam lah, traffic apalah, apa semua. Minta maaf tuan, saya lambat tadi, saya terlambat bangun. Cakap teruslah, jujur ya. Bagi kami memang jujur. Contoh jujur di sini siapa? Syabda Gadir Jalani. Kan kita dalam perjalanan kena rompak, kasih duit semua. Orang semua keluarkan duit, kasih. Dia duitnya maknanya jadikan bawah ketiak, pada poket ekstra bawah sini. Maka siapa lagi ada, jangan sembunyikan duit. Saya ada tuan. Jangan pembohong, kau budak kecil mana ada duit? Ada tuan, takkan saya nak bohong. Tengok, budak ni kok jujur. Pasal mak saya dah bilang mesti jadi jujur. Jadi orang macam mana pun tak boleh tidak jujur. Takut nak bohong, takut bohong. Tengok betul ada duit. Perompak, kisah ketua perompak. Kenapa kau sampai kasih tahu budak? Dah kita tak tahu, dah lah bagus dah untuk kau. Mak saya dah bilang tak boleh bohong, kena jujur. Ya Allah, dengan aku ni perompak pun kau takut nak dusta, nak tak jujur. Aku hari-hari rompak duit orang, memang tak jujur punya kerja. Hari kita tobat, kita ikut budak ini. Boleh ikut siapa kerjaan dia. Rompak tengah jalan ya. Jadi begitu, kerana jujur ya. Jadi pegangan kami mesti benar dan jujur. Kemudian bersih hati. Tak ada boleh seuzon dengan orang. Tidak boleh ada rasa lebih, tak boleh rasa nak menunjuk depan orang. Ya. Tak boleh rasa diri aku dah baik, unjuk. Tidak boleh rasa aku lebih baik daripada orang, takabur. Tak boleh senantiasa ya. Bersih hati.
Dia tak boleh rasa confident, Allah dah terima aku. Itu semua tu tak bersih hati. Tak boleh rasa puas hati, aku dah bikin terbaik untuk anda. Itu semua tak bersih hati. Itu semua tak bersih hati, ya. Tawaduk, rendah diri, takut senantiasa pada Allah, ada harap pada Allah Ta'ala, bersih hati. Kemudian menepati janji, kita dah kata tadi, ya. Menepati janji walau dengan anak kita sekalipun. Walau kita ni pengurusi jawatan kuasa sekalipun, pengurusi tak kisah tahu, dia lambat sikit pun tak apa, itu pun kita tak tepat janji. Mesyuarat pukul 9, kita datang 9.30, itu kita tak tepat janji tau. Dengan kita rasa kasih alasan, pasal aku pengurusi, orang semua kena tunggu, kita tak tepat janji tu. Kalau kita kasih alasan yang bukan macam kita kata tadi, tak jujur pula dia lagi, bohong. Dan kalau kerja tu amanah yang kita diberikan, kita pecah amanah 3 sekali sebab munafik dapat. Na'udzubillah, ya. Menanggung tugas dan derita. Menanggung tugas, ya. Apa tugas yang diberikan Allah Ta'ala, orang-orang ini tidak cari tugas tau. Tetapi kalau ditugaskan Allah Ta'ala, mereka akan buat dengan baik walau susah sekalipun, walau kadang membahayakan dirinya kan. Sebab itu mengatakan orang akhir zaman, orang pegang agama macam pegang bara api. Kalau boleh nak lepas, tapi mereka tak lepas. Kenapa tak lepas? Pasal tugas dah diberikan, amanah daripada Allah. Bikin dengan sebaik mungkin dan juga tanggung derita. Bear the hardship, derita, ya, derita dalam nak menuju Allah Ta'ala, derita. Malam kita bincang dengan kawan-kawan, kadang-kadang orang bukan suka tau, orang bukan suka, bahkan orang kecam. Umpamanya lah, kita nak bikin cadang pada kampung kita ni kosong-kosong, ya, tak ada apa-apa aktiviti. Mari kita bikin minggu sekali, kita bikin yasinan ke, ataupun kita bikin apa, bacaan latihan barzanji ke, marhaban ke, apa semua. Bukan orang appreciate tau, makin orang kecam ada lagi. Bukan orang, bagus pula cadangan ini, ya, biar kampung kita ada kegiatan umpamanya. Bukan, makin orang kecam lagi. Apa pasal gini, apa pasal gitu, kenapa gini, kenapa gitu. Oh, buatnya tak nak, kecamnya ada lagi. Bukan orang appreciate tau, tanggung derita asal ada kebaikan dengan orang, tak apalah, awak tak nak ikut, tak apalah. Tapi rasa saya pada kosong-kosong, asal apa yang ada lapang, bismillah, jemput silakan. Jangan terus tak jadi. Tapi tak dapat full support. Kita ingatkan satu kampung akan datang, tapi rupanya hanya 1-2 orang datang. Ya tak apa, dan jangan kecam mereka yang tak datang. Pasal mereka rasa benda ni tak perlu, dan pasal mereka rasa mereka ini ilmu mereka dah pelajari. Mungkin dengan mereka husnuzan, yang bilang ini semua orang ni memang tak nak belajar, ni memang pemalas. Jangan, ya, semua gitu. Dengan mereka tak apa, tapi aku bikin untuk orang-orang yang sanggup, yang suka nak ambil manfaat, aku kongsi manfaat, walau 1 orang, walau 2 orang. Begitu, ya. Stopkan jangan terus, ya, tapi tanggung derita, yes. Nanti akan macam-macam lagi. Baik, ya. Kemudian menjaga kewajipan, menjaga kewajipan, ya, dengan sebaiknya. Menjaga kewajipan tu apa? Sikap bertanggungjawab. Whatever you do, you are accountable for. Setiap kataan yang kita cakap, walaupun kita bilang, anda tak cakap depan umum, anda tak kasih live, anda cakap dengan kawan orang, dengan kawan anak saja, 5 orang saja yang dengar, walau 1 orang, setiap apa yang kita cakapkan, kita dipertanggungjawabkan. Begitu, ya. Yang 2 orang, na'udzubillah, kalau cakap depan umum, cakap dia macam baik. Tapi kalau depan 1-2 orang, dia punya cakap, dia punya hasut, dia punya apa semua tu, tak boleh. Depan 1 orang baik, depan 5 orang baik, dalam internet baik, dalam live baik. Setiap apa yang kita cakapkan, kita dipertanggungjawabkan. Setiap apa yang kita cakapkan, kita dipertanggungjawabkan. Setiap apa yang kita buat, kita dipertanggungjawabkan. Umpamanya, kita ajak orang bikin maulid, tanggungjawab. Kenapa? Aku tahu benda ini bukan haram, aku tahu benda ini dapat fadilat, aku tahu benda ini ada sandaran. Aku bukan bikin ikut-ikutan, dan aku bikin lepas tu orang bilang, ini kenapa awak bikin? Mana dalil, mana apa semua? Saya cuma rasa macam tadi pakai rasa-rasa agak-agak memang kita bikin rasa bila tak ada manfaat. Dengan full confident kita rasa kita begini, aku bertanggungjawab. Setiap apa yang aku ajarkan, setiap apa yang aku bawakan, setiap apa yang aku kongsikan, setiap apa yang aku aktivitikan, semuanya aku bertanggungjawab. Kebenarannya, sumbernya, tidak salahnya, ada manfaatnya, dan kalau disoalnya, semuanya aku boleh menjawab. Itu namanya ada bertanggungjawab, ya. Ada bertanggungjawab. Biasa yang tak ada menjaga tanggungjawab itu ialah kalau bikin apa semua sembunyi, takut dia question orang. Takut apa? Kali salah ke, apa ke? Tak boleh. Walau 1 orang, walau 2 orang, walau 100 orang, walau 200 orang, kena bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, ya. Baik, ya.
Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh seorang yang ingin menjadi wali Allah? Tuan-tuan sekalian, ini kita baca, tapi kita jangan ya. Ada orang tanya, boleh tak kita berdoa supaya Allah Ta'ala berikan kita makam yang diberikan kepada Imam Haddad? Label kita tak boleh. Label kita tak boleh. Takut. Label kita, ya Allah, jadikan aku orang hamba yang jadikan aku hamba-Mu ya Allah. Cukuplah. Yang nama hamba patuh kepada Tuhannya. Yang nama hamba iman kepada Tuhannya. Cukuplah. Dan jangan minta jadilah aku hamba padamu ya Allah. Tapi kalau kau nak kasih wali pun bagus juga. Nak kan macam jangan. Takut yang kita nak bukan Allah. Yang kita nak tu pangkat. Yang kita nak kan, tapi wali kan orang takwa kepada Allah. Kau bukan nak takwa kepada Allah, kau nak glamournya, kau nak ada benda peliknya. Dan Tuhan tahu apa yang terlintas dalam hatimu. Kau bukan nak jadi taat macam Imam Haddadnya. Kau bukan nak jadi ilmu macam Imam Haddadnya. Kau nak nama ada benda pelik macam Imam Haddadnya. Kau nak glamour macam Imam Haddadnya. Allah Ta'ala kasih kau setakat apa yang kau nak saja. Takut begitu ya. Takut nanti kita rasa jadi anak dengan Imam Haddad tu lebih kurang levelnya. Kalau anak minta gini dapat, Imam Haddad pun gini, anak pun gini. Begitu ya. Kalau dia betul-betul nak itu butakan mata dia, tengok dia boleh ke tidak. Allah. Imam Haddad buta tapi boleh baca kitab, macam-macam hafal di kitab. Kau celek tak baca kitab pun dengan nak jadi Imam Haddad. Semangat begitu ya. Ini tengok apa syarat yang harus berbuat oleh seorang yang ingin menjadi wali. Ingat ya, ini muridnya siapa? Murid Syekh Ahmad Al-Badawi. Muridnya macam mana? Muridnya pun bukan kerana cita-cita orang biasa. Dia punya maksud wali, nak jadi wali itu bukan macam kita sangka yang kebanyakan orang nak jadi wali. Bermakna nak jadi orang yang terpelihara daripada dosa, nak jadi orang yang sanggup zuhud, nak jadi orang yang sanggup tawakal, nak jadi orang yang sanggup redha, menjadi orang yang sanggup tak dunia, jadi orang yang sanggup dikecam orang, jadi orang yang hanya pandang Allah. Itu maksudnya ya. Bukan nakkan boleh terbang, boleh orang salam cium tangan dia. Bukan ya. Kita kena faham yang minta siapa, yang diminta kepada siapa. Yang minta ni siapa, yang diminta kepada siapa, dan apa yang diminta tu jauh daripada apa yang kita sangka. Bukan macam yang kita sangka. Dan yang tulis kitab ni siapa? Imam Ibn Athaillah. Imam Ibn Athaillah, wali. Jadi cakap ni semua cakap wali punya konsep. Bukan macam kita begitu ya. Baik. Jadi kalau kita bilang lah ada satu profesor jumpa sama satu doktor lagi, bolehkah awak buatkan saya goreng pisang? Kau jangan ingat goreng pisang yang cakap profesor punya level tu sama dengan makcik kita punya goreng pisang. Ini profesor cakap sama satu orang bertahap doktor pensyarah. Dah tentu goreng pisang kau tu yang dah kaji minyak itu lulus pada makmal mana, ada apa kolesterol berapa banyak, api berapa degree, tepung berapa pekat, berkat tepung ada berapa protein dalamnya, semua bangsa jenis gitu. Agaknya sama ke? Jadi kalau yang cakap tu satu dalam level profesor dengan doktor pensyarah, dia punya minta tu bukan macam kita punya minta. Kalau kita jumpa mak kita, mak minta goreng pisang, ayolah ambilkan pisang nangka tu, aku potong, goreng tepung, aku goreng, tak kisah apa pun suka hati. Jadi goreng pisang. Kalau kau tahu, kalau satu profesor punya level cakap sama satu doktor pensyarah punya level, dia minta goreng pisang tu bukan macam kita. Goreng pisang itu boleh jadi satu fakulti. Budak goreng pisang itu boleh jadi tesis. Kau ada goreng pisang, dia boleh cover begitu. Jadi kau kena faham. Ini seorang murid daripada Syekh Ahmad Badawi. Dia punya tentang wali, dia punya tanya pun bukan macam kita punya tanya. Real punya tanya kepada real punya teacher, real punya murid, real punya hendak, real punya wali. Kena faham tuan-tuan ya, level ini ya, level ini. Sebab apa? Ini buku pun bukan buku goreng pisang biasa. Ini buku semua adalah orang-orang makmal punya department semuanya tu. Kau kena faham. Jadi cakap di kalangan mereka semua cakap makmal, cakap profesor level. Bukan kita punya level. Ni boleh tanya ni, guru mau jadi wali, aku nak tanya, ustaz saya nak jadi wali macam mana ya? Kau jangan nak ngada-ngada. Level kita belum, masih jauh. Bukan level kita langsung. Level kita dapat sembahyang 5 waktu, dapat sembahyang berjemaah, datang sembahyang Jumaat awal dengan khutbah tak bercakap, itu kau maintain itu dah, dan buat dengan ikhlas, kau masih istiqamah atas itu dah cukup baguslah. Begitu ya. Baik. Jawabnya, seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tandanya. Jadi syaratnya apa? Dia bilang nak syarat jadi wali, dia tak sebut syaratnya, apa sebut nombor 1, syarat benar dalam syariat. Itu syariat ya. Dia tak sebut wali ni tahu makrifat ya.
Dia tak sebut hakikat kau mesti begini, kau mesti kena tahu alam malakut dan jabarut. Dia tak ada sebut. Dia sebut syariat dulu. Dan syariatnya kalau betul baru naik lagi. Disebut yang paling asas syariat. Dan ada tandanya orang yang benar-benar dalam syariat. Sebab itu kalau kau bilang ada wali tapi mencari bagi syariat, dia bukan wali. Tengok ini muridnya nanti sama gurunya, dia tanya dia disebut tentang syariat dan tengok tanda-tanda benar atau syariat. Anak ni sebetulnya anak ni adalah timbalan Pak Sumit sekarang. Mulutnya confirm bukan wali. Itu Habib Omar bilang ya, kalau orang bilang fulan wali, kau tengok ada benda yang cari bagi syariat, kau cancel nama dia sudah. Tapi kita tak semestinya. Tapi kita bilang dengan Habib Omar, dia ajak pergi jumpa ziarah fulan, dia ziarah. Tapi dia tak isytihar. Bulan wali Allah. Dia tak bilang bulan, tapi dia ziarah tetap ziarah, respect tetap respect, hormat tetap hormat. Orang tu lebih tua pada dia, salam cium, tak kisah. Tetapi nama nak bilang fulan ini wali, takkan mana. Begitu ya. Jadi tengok syaratnya syariat ya, syariat. Bukan syarat dari wali. Nombor satu, tengok agak-agak dia kalau celup kaki dekat air agak-agak tenggelam ke tidak. Kalau tidak tu maknanya boleh jadi wali lah, tak dalam lagi. Agak-agaknya kalau ada minyak mendidih, dia celup tangan melecur ke tidak. Itu teks ya. No such thing. Syariat. No syariat, no wali at all. No wali at all. Wahai anda, kalau tidak ada syariat, tak sempurna syariat, far from being a wali. Very far. Jangan nak tipu orang. Jangan nak tak tipu orang, tak kisahlah. Jangan tak tipu diri sendiri. Nanti kau yang lahir kau tercengang ya, bahkan terreject jauh sekali ya. Pertama, benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman keyakinannya pada Allah. Allah ada, Allah wujud. Apa-apa semua kira bisyara, Allah terima tak berterima. Kira bisyara aku nak menghadap Allah macam mana hari menghadap nanti. Tahu Allah berkuasa, tahu Allah Ta'ala boleh jadikan apa-apa bila-bila saja dia nak. Kenal Allah, kenal Allah. Tauhidnya betul, cukup ya. Lepas tu orang yang akidahnya lari-lari ni semua ni, tak ada yang di kalangan mereka jadi wali. Sebab akidahnya sendiri, Tuhannya sendiri mereka salah persepsi. Macam mana nak menjadi orang ahli Tuhan, wali Tuhan. Kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Ini kita bilang syariat. Tak ada benda yang mencari bagi syariat. Tak ada benda yang benda haram yang kita nampak dia buat. Ya, tidak ada benda haram yang kita nampak dia buat. Ya. Kemudian berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada main-main. Tak ada main-main. Apa cara kadang-kadang kita tengok dan kita faham ya, yang nama adab-adab, yang nama sunnah Nabi bukan senantiasa semua buatnya grade 1 ya. Hatta yang fardu pun, sembahyang kita pun ada dalam kita belajar fiqh ya. Ada high limit, ada low limit. Cuci tangan saja kadang lulus, kadang sunnah, kadang sempurna sunnahnya. Baik ya. Jadi tak semestinya orang kalau begitu dia bawa siku tak accept, dia bukan wali. Tak semestinya orang betul-betul menjagakan sunnah Rasulullah tu senantiasa kalau ambil wuduk di sini. Kalau senantiasa di sini memang bagus, paling-paling tidak di sini. Begitu juga cara pakaian. Tak semestinya kalau jadi wali ikut sunnah Nabi senantiasa serban aja kat rumah, serban dengan syal aja, dengan jubah aja. Pakaian minimumnya apa? Untuk aurat. Minimum sempurnanya apa? Baju lengan panjang. Yang ditunjukkan oleh Habib Ali bin Ja'far kita. Walaupun tak pakai serban tapi songkok tak tinggal. Tapi baju tutup lengan panjang. Pakai kain lebih afdal daripada pakai seluar. Begitu ya. Begitu. Yang minimum daripada itu lengan pendek tak ada. Yang minimum daripada itu songkok kepala bergondol menghadap orang pun tak ada. Dan yang minimum daripada itu seluar pendek lagi tak ada langsung. Begitu ya. Jadi kau kena faham ikut sunnah Rasulullah tu ada higher limit, lower limit. Tak senantiasa higher limit. Kenapa? Lower limit diistiqamahkan lebih baik daripada higher limit yang tak istiqamah. Lower limit yang bersih daripada ujub, riak dan takabur. Lower limit yang lower limit yang tetapi tuan punya tak ada melakukan dosa lebih baik daripada ada higher limit punya sunnah tetapi disulami dengan perkara maksiat. Jadi kau kena faham tentang sunnah Rasulullah itu tidak semestinya senantiasa very high limit, cakap high limit, pakaian high limit, semua sunnah yang top. Tapi at the same time ada buat yang over limit, out of limit.
mata masih pandang haram, mulut masih cakap haram, tak guna. Biar segala semuanya tak sampai high limit, sederhana ataupun low limit, acceptable low limit, tetapi tidak ada yang haram. Itu yang penting. Tidak ada yang haram. Jangan ada wali-wali jalan melata kat luar gitu. Tapi ada nampak dia mengumpat orang? Ada. Ada minum arak, nauzubillah, jauh sekali. Ada dia buka aurat, jauh sekali. Tapi kita tengok, nampak dia waktu sembahyang dia masuk masjid sembahyang kat belakang. Tak jadi depan. Tak saf awal pun. Tapi masih dalam sunnah. Masih low limit tetapi tak ada dosa. Itu lebih baik. Low limit without cemar lebih baik. Itu termasuk sunnah Rasulullah tu, kau kena faham. Tidak senantiasa nampak dalam melaksanakan sunnah semua very high punya pelaksanaan, tapi at the same time ada dosa-dosa. Tak ada ya. Tak ada. Baik. Selalu berwuduk. Ayat ini bila berhadas selalu berwuduk. Kita suka ya, kita tak suka kita tengok orang ya. Terus terang ya. Tak suka, kita tak suka terus terang ya. Kalau maulid pas mahal qiyam, lepas duduk lepas ceramah, nak ambil wuduk, nak mula sembahyang, ustaz dia baru nak ambil wuduk. Atau dah habis surah Rabbana taqabbal minna innaka dia ambil wuduk. Bermakna tadi kau duduk tu tadi kau baca selawat, kau baca apa tanpa wuduk dalam masjid, Allah. Bermakna dalam sambil kau baca tadi kau kentut. Kan tak bagus ya. Tak bagus ya. Begitu ya. Mana kita tahu selalu masbuk. Sebab kita tengah berwuduk kan orang takbir dah, kita tak sempat. Nanti orang dah duduk dibangun sendiri. Tadi aku tahu kau sama-sama dalam majlis. Apa asal kau bangun gitu? Bermakna kau ambil wuduk lah ustaz. Wuduk kan wajib, takkan sembahyang tak pakai wuduk. Apa asal orang lain semua boleh ada wuduk, kau tak ada wuduk? Bermakna kau duduk dalam majlis kau tak pakai wuduk. No good. Lekas. Saya tak boleh tahan wuduk. Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Jadi tak banyak gas dalam perut kau. Begitu ya. Jadi kita boleh tahan wuduk. Dan kita tidak begitu suka juga kalau berhenti di mana-mana perhentian ke apa. Ayo kita sembahyang, dia ambil wuduk dulu. Kecuali dia memperbaharui wuduknya, itu lainlah. Kalau saya ambil wuduk dulu, saya belum ada wuduk. Bermakna budak ini tak jaga wuduk, tak senantiasa berwuduk. Mari kita sembahyang di mana-mana perhentian, terus berkamat terus sembahyang. Lalu dalam kereta, di mana-mana perhentian, di mana-mana dalam kereta, tak tahu dia sembahyang. Bermakna senantiasa ada berwuduk. Dia punya berwuduk lebih senantiasa daripada tak berwuduk. Begitu ya. Dia punya berwuduk senantiasa. Dalam tidur pun ada wuduk. Macam mana? Sebelum tidur dah ambil wuduk. Dah tidur, bangun baru dah batal kan? Begitu ya. Jadi senantiasa berwuduk. Tengok ya syaratnya ya. Mesti bangun malam tak pernah tidur. Mesti satu hari Quran 3 juz setengah. Mesti zikir la ilaha illallah sampai 4573. Tak ada begitu semua. Wuduk ke sunnah Nabi, qabliyah ba'diyah, kalau tak 4 pun 2 tak tinggal. Ya. Duha kalau tak 8 pun 2 tak tinggal. Begitu ya. Senantiasa ada ya. Serban kalau tak hari-hari pun sembahyang Jumaat tak tinggal. Umpamanya ya. Begitu ya. Mesti ada ya. Ini ciri-ciri. Kalau dah asas-asas segini tak ada, asas-asas segini, ini asas ni, orang awam macam kita pun kena buat. Ini kan pula orang yang nak jadi wali. Jauh sekali. Jaga mulut, jaga mata. Orang yang tak jadi wali pun kena jaga. Kau nak jadi wali kemudian ataupun apalagi kau dah ngaku wali, tetapi yang orang awam tak buat pun kau buat, kau jangan nak menipu diri sendiri. Yang orang awam tak buat kau buat, yang orang awam buat kau tak buat, kemudian kau nak ngaku jadi wali. Seawam-awam manusia pun buat, kau tak buat. No good. Jangan nak cita-cita, bukan cita-cita, jangan angan-angan bahawasanya nak jadi wali Allah. Berdosa. Alhamdulillah min zalik ya. Dan yang lain jangan berdaya. Tengok ada benda-benda pelik aja. Ini wali, ini tosyih, ini wali. Jangan ya. Rela menerima hukum qada Allah dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Ketika kan dalam duka saja yang jadi wali. Ada kematian, saya rela. Bisnes no good, saya rela. Kereta rosak, saya rela. Baru jadi wali. Dalam suka pun tahu. Sebab yang ada orang nak jadi wali dia tolak suka. Seronok. Tak mau, saya wali. Dah saya buka cerita senantiasa.
amboi. Hiburan-hiburan nasyid semua orang ajak gurau-gurau, tak usah. Biarlah kita gantikan dengan zikir saja. Kita baca Quran saja lebih baik. Tak ada. Dalam suka. Kalau nak bikin majlis umpamanya, nak bikin majlis hari jadi lah umpamanya suka. Tak boleh pakai kek. Itu tanda kita terlampau seronok. Bikin kuaswi sudah cukup. Apa pula nyanyi happy birthday? Tak payah. Baca Fatihah, kalau boleh baca talqin, tak mau talqin lah. Baca Fatihah, baca doa kunut sudah cukup. Jangan. Dalam suka pun dia accept. Kalau memang patut suka tak menyalahi syariat. Itu wali-wali ada samrah. Wali-wali ada apa-apa yang patut suka pun suka. Yang dalam kalau nak jadi wali sanggup tanggung duka, memang kita faham. Oh, wali ni macam-macam, jatuh di tangga dia terima. Wali juga dapat suka atas suka, dapat duit banyak, tak tolak. Dapat ada acara-acara besar, tak tolak. Tetapi dalam keadaan dalam acara besar, dalam Allah beri dia banyak harta, dalam Allah Ta'ala berikan dia glamour, hati dia tetap pada Allah, dan ini semua tu sebagai Allah beri, aku pakai apa yang patut. Tetapi bukan ini rasa, inilah idam-idaman aku, dapat juga rumah besar. Inilah idam-idaman aku, dapat juga nama besar. Bukan. Allah Ta'ala uji orang miskin dengan pemberian Allah Ta'ala, dengan aturan Allah Ta'ala. Orang dapat kenikmatan-kenikmatan pun dengan pemberian Allah Ta'ala. Macam mana kau pakai? Jadi dia menerima hukum qada Allah dalam suka dan duka. Kalau kita sangka yang boleh dalam macam mana susah dan derita, kan? No, dalam suka pun ada. That's why some of them hidupnya, yang sangka wali itu fun hidup dia. Fun yang dalam syariat, dalam lingkungan syariat Allah. Fun yang dalam fun dia pun ingat Allah. Dalam dia punya having fun pun dia ada zikrullah. Dalam dia fun tu pun dia sambil istighfar daripada dosa terhadap Allah. Begitu dah. Dalam suka dan duka. Sebab itu ada di kalangan mereka yang duitnya banyak. Ada di antara mereka yang nampaknya macam hebat. Sebab Allah beri, Allah hendakkan dia. Kenapa? Dalam kerja-kerja dia perlu berkeadaan demikian. Allah beri dan dia pakai betul-betul untuk kerja dia. Dia pakai betul-betul untuk kerjaan dia. Maka sebab itu dia pakai. Baik. Yakin terhadap semua janji Allah. Yakin kalau Nabi bilang akan ada kiamat begini, yakin akan datang benda tu. Nabi bilang orang kalau dosa begini-begini, yakin dia pun tak berani dosa, dia tak nak rapat dengan orang dosa pun. Yakin. Yakin bahawa dunia ni fana, tak ada nilai. Yakin orang sombong itu ada dipandang rendah oleh Allah. Yakin ya. Begitu ya. Jadi yakin orang-orang ini yakin ya. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara orang yang begini siapa ya? Belakangan ini saya banyak dengar baca cerita Abu Nawas. Dia yakin tau, dia punya dealing dengan Raja Harun Amir Rashid tau. Dan Raja bukan saja memanjakan dia tau. Betul-betul duga dia test dia. Kalau kau tak dapat selesai masalah, beta hukum. Begitu ya. Tapi dia yakin dengan janji Allah. Maka dia orang yang bertakwa, mesti ada jalan keluar. Itu yang Amirul Mukminin suka tengok. Aku kasih dia dalam sulit ini macam mana dia keluar, macam mana dia lepas. Ada pula jalan lepasnya, ada pula ideanya, ada pula caranya. Pasal dia orang yang takwa kepada Allah, ada jalan keluarnya. Makin Amirul Mukminin test dia lagi dengan benda-benda susah lagi. Yakin dengan janji Allah, Allah akan bantu. Ada saja idea yang datang untuk melepaskan daripada masalah dia. Pintar dia. Jadi betul Amirul Mukminin sampai kadang-kadang nak tengok macam mana dia solve masalah. Yakin dengan janji Allah, ada pula cara solve masalahnya ya. Baik. Kemudian tabah dan sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang. Betul ya, orang-orang ini bukan kita kata bukan makin orang sayang ya, makin cemoh lagi banyak. Masa dia jadi orang biasa, orang berkawan dengan dia. Apabila dia sudah makin nak mimpin orang, makin orang musuh dia, bukan orang appreciate. Contoh paling besar dalam grup ni siapa? Rasulullah lah. Dulu mereka gelar Nabi Al-Amin. Sampai nak taruhkan Hajarul Aswad pun mereka minta Nabi yang letakkan, dan mereka tengok bijak laksananya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai barang dagang pun bawa Nabi. Siti Khadijah menyakan apabila makin jadi Nabi dan Rasul, sepatutnya selain Khadijah pun accept dia. Selain yang kabilah-kabilah yang letakkan Hajarul Aswad pun akan accept dia. Sepatutnya ya. Makin semuanya reject dia. Makin nampak kebenaran, makin reject dia. Jadi makin orang nak jadi dekat kepada Allah Ta'ala, cuba kita biasa.
Sebab kita kerja biasa, kerja office dan ada wang biasa, kemudian ajak anak isteri pergi holiday, orang tak cakap apa-apa. Macam mana kerja? Okey, stable, company aku stable je. Nanti cukup tahun pergi makan holiday mana? Oh, saya pergi ajak anak saya pergi makan angin Jogja. Oh, bukan main. Nobody will say anything. Tapi kalau kau dah tengok, kau berhenti kerja, tak apalah, saya nak hidup lebih sederhana. Walaupun pendapatan tak tinggi, tapi jiwa saya lebih tenang. Orang tengok apa hari ni? Kau tak kira apa sekarang? Habis anak isteri, kau pergi hujung tahun ni, kau nak pergi mana? Oh, kami nak ziarah makam. Ziarah makam? Kau ni, alamak. Makin orang nak, makin orang kecam tau. Makin orang kecam. Pakak bilang, bagus ni kau sekarang ni. Bagus ni kau sanggup jadi zuhud. Kau redha dengan hidup sederhana ni. Bagus kau pilih untuk tenang jadi ibadat. Tak ada mana. Orang bilang kau bodoh lagi. Kau tak fikir baik-baik. Kau tak bilang kau bodoh pun. Kau tak sayang, lepaskan. An iron rice bowl, you know. Boy, iron rice bowl. Dia bilang, kau tak sayang. Oh, kau nak pergi mana ni makan-makan? Tak syirik ke? Boy, syirik. Dia bilang, Allah. Orang mati kok syirik? Orang mati syirik tak? Tak syirik. Ziarah orang mati pun tak syirik. Orang mati syirik tak? Mati kan semua orang mati. Maka ziarah orang mati takkan apa kena mengenai syirik. Susah aku mau cakap ya. Allah, begitu. Makin macam-macam orang akan gangguan orang ya. The closer, the more gangguannya. Begitu ya. Yang the closer dengan you, kadang-kadang makin adik-beradik you yang anti. Begitu ya. Beruntung adik-beradik yang support, adik-beradik yang bagus. Beruntung cousin-cousin yang support, cousin yang nak tuju Allah Ta'ala. Sayang 1000 kali sayang. Adik-beradik ataupun cousin ataupun the close ones yang tak support orang yang nak menuju Allah Ta'ala ini. Sayang, kau tak nampak kebenaran, kau tak nampak kejayaan di sebalik kesederhanaan, kau tak nampak kecemerlangan di balik kesediaan untuk kesederhanaan. Kau tak nampak ya, sayang. Baik. Kemudian rajin mentaati perintah Allah. No bargain. Tak ada tawar-menawar. Allah suruh buat, mesti buat. Zaman kita lain. Oh, keadaan kita lain. Tidak zaman kita, tidak keadaan kita. Bahkan kau tengok orang-orang gini, dia punya cara kehidupan macam orang 100 tahun dulu. Kadang-kadang macam orang 300 tahun dulu. Maksud 300 tahun dulu, yang tak ada dunia langsung, yang dunia belum wujud, keduniaan belum wujud, dia boleh survive dengan hidup di dunia sekarang dalam keadaan macam keduniaan yang zaman dulu lagi. Dan dia boleh hidup, dan dia lebih mewah daripada orang lain. Orang ini semua ya. Pasal apa? Dia mentaati perintah Allah, dia tak boleh. Allah bilang boleh, Allah bilang tak boleh, tak boleh ya. No bargain, tak ada tawar menawar. Habis kalau hidup kamu kerja sini, maka aku tak nak hidup secara lifestyle sekarang ini. Tapi sekitaran yang begini, aku pun begini, tapi sekitaran aku sedikit tak mempengaruhi aku. Dia tak laku pada dia hal-hal sekitaran pada dirinya pun. Kiranya dia kebal, dia waterproof, dia pengaruh proof. Dia ada shield, dia pengaruh proof. Dia begitu ya. Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, be it big, be it small, dia mesti junjung. Tapi persekitaran tak menyokong dia untuk itu. Kau sokong tak sokong. Kalau kehidupan sekarang tak menyokong cara hidup anda begitu, ya aku ikut cara hidup zaman dulu. Kalau hidup sekarang tak menyokong, begitu ya. Yang hidupkan aku bukan sekitaran, yang hidupkan aku Allah. Maka kalau persekitaran kini tidak menyokong hala tujuku, aku hidup dengan cara hidup bukan kini punya, macam dulu punya. Begitu ya. Dia tak kisah orang. Macam Habib Ali bin Ja'far lah. Duduk bukan kat duduk batu pahat pun bukan kat dalam parit-parit tau, kat tengah bandar tau. BP Mall ni belakang tu sekarang tu. Sikit tak terpengaruh. Ya, sikit tak terpengaruh. Bahkan kau tengok gaya dia macam cerita Habib Noh dulu punya cara. Setengah-setengah Habib macam kita tengok gaya cara dia gitu macam Imam Nawawi gini agaknya dulu. Begitu ya. Baik. Kasih sayang terhadap semua makhluk Allah, subhanallah. Mereka yang paling banyak dikecam, mereka yang paling banyak di-anti, tapi semuanya mereka sayang. Orang tak ikut dia, ya tak apa. Orang kecam dia, ya tak apa, ya sudah. They got the right. Sometimes they don't understand. Sometimes they got the right. Kadang-kadang rasa, jangan marah, jangan kayak gitu. Tak apa. Yang ada pasal apa? Orang tak faham. Yang ada,
Memang patutlah, takkanlah sampai dia tak marah dengan aku. Yang dia rasa salah siapa diri dia sendiri, ya. Semua orang disayang, bahkan orang yang kecam dia pun dia sayang, bahkan orang yang kutuk dia pun dia sayang, ya. Tak ada sebab untuk dia benci, hanya kerana orang tu benci dia. Kau benci aku lain cerita, kadang betul kadang tak betul, tapi aku ada sebab untuk benci kau tak? Nampaknya tak ada sebab, tapi dia benci awak, itu tak menjadi sebab untuk aku benci dia. Sayang, ya. Orang ini siapa pun dia akan membencinya. Baik, ya. Tawaduk rendah diri terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Baik, ya. Tawaduk terhadap lebih tua lebih muda itu bermakna apa? Kenapa tak sebut tawaduk terhadap semua, tua dan muda? Sebab dengan orang tua cara tawaduknya lain, dengan orang muda cara tawaduknya lain. Dengan orang muda, dengan orang tua tawaduknya minta nasihat. Dengan orang muda tawaduknya dengan beri nasihat. Dengan orang tua tawaduknya kita khidmat. Dengan orang muda tawaduknya sedia menerima orang punya khidmat. Begitu, ya. Baik, itu disebut tua ataupun muda. Semua kan boleh. Sebab cara tawaduk dengan orang tua lain cara tawaduk dengan orang muda lain cara. Tawaduk dengan orang tua, duduk ambil contoh. Tawaduk dengan orang muda, duduk beri contoh. Begitu, ya. Itu namanya tawaduk. Tawaduk dengan orang tua, menghormati dia, tak merasa kita sama bahaya dengan dia ataupun lebih tua. Tawaduk dengan orang muda, dengan kau rasa kau masih muda, kau ingat kau tua, begitu, ya. Baca taruh tua lain, muda lain, ya. Menyedari selalu bahawa syaitan itu musuh yang utama, bukan saudara aku musuh aku, syaitan itu musuh aku. Dan senantiasa hari dia musuh yang utama. Every corner, every inch, every millimeter pergerakan kita diganggu oleh syaitan. Begitu, ya. Senantiasa mereka full alert dengan syaitan, ya. Itu kalau nak jadi wali tu lebih begitu. Anda kau baca tak salah satu syaratnya? Jangan lupa zikir dia sampai 7,000. Jangan lupa puasanya masih tak tinggal 40 hari straight. Jangan lupa jangan tidur malam sampai mata kau terpelohong pun tak ada juga semuanya tu. Semua daily but real and true. Tidak ada yang nampak benda yang aneh-aneh gitu, ya. Nanti lagi satu apa? Kalau dah merendah diri, situ ada merendah diri. Ada tak kalau dah merendah diri dan dia tahu syaitan pun menipu, ada tak dia rasa aku dah dekat wali? Tak ada. Dan sampai dia tahu syaitan ada nak menipu, ada tak kalau dapat benda-benda pelik dia bilang ini dah confirm daripada Allah, syaitan tak ganggu aku. Jangan-jangan syaitan yang kacau tak? Jangan-jangan syaitan nak kelirukan aku tak? Jangan-jangan syaitan nak tipu aku tak? Begitu, ya. Dia takut istidraj, dia takut perdayaan senantiasa. Ini semua menjadi checklist untuk kita semua, ya. Jadi jangan angan-angan tinggi. Jadi orang yang low profile tapi istiqamah, itu lebih kita harapkan daripada kita berangan-angan tinggi tetapi rupanya kita yang asas dan dasar pun tidak. Tengok senantiasa berwuduk. Itu salah satu yang saya selalu tanya bab wuduk, tahu. Kadang orang telefon kita ditanya tinggi-tinggi punya perkara. Dia punya sebutan pun aku kadang susah aku nak faham. Ustaz boleh jelaskan tentang apa alam malakut itu? Bagaimana keadaan di sana dan kemudian Jabarut itu macam mana? Mereka tu kehidupan. Dia punya tanya malakut Jabarut. Kalau dia tanya tentang parit bingan, parit londang tu bolehlah juga aku jawab sikit lebih kurang. Kau tanya malakut Jabarut, tinggi dia tanya. Memang ada lah begitu kan, orang-orang ahli tasawuf pun tak sentiasa bicarakan begitu tau. Nanti apabila kita sampai kepada alam malakut, kita taklah menaik pada Jabarut. Orang pun tak bincang. Dia punya bincang jangan dosa, hati bersih, jangan lupa Allah. Itu orang punya bincang. Tanya tinggi. Kita macam mana kita nak jawab? Itulah aku tanya salah satu dari ciri ini. Nanti sebelum kita bincang, sebelum kita jawab, sebab kita pun tak layak untuk menjawab. Sebelum kita bincang, saya tanya dulu boleh Ustaz? Kalau begini air, agak-agaknya masih mutlak ke tidak? Boleh pakai untuk wuduk? Oh tak boleh lah Ustaz. Masih boleh, kerana ini kategorinya masih mutlak sebab begini. Oh ya, kalau begini batal wuduk ke tidak?
Tak batal Ustaz. Batal kerana begini. Oh ya. Itulah jawapannya. Dia tanya Jabarut Malakut, kita tanya bab wudu. Jawapannya, orang level macam kita kena masih kemaskinikan hal ihwal wudu kita, fardu ain kita, sembahyang 5 waktu kita sebelum kita bincang perkara yang lebih tinggi itu. Kalau yang kita bincang tadi semua awak dapat jawab, mungkin we will discuss something higher. Tapi yang kita bincang tadi, apa benda asas yang awak dan saya mesti tahu, tapi nampaknya masih banyak sangkut. Jawapannya lah, apa yang awak tanya tadi bukan bilang tak guna, tapi sangat tinggi untuk level macam kita. Level macam kita sebaiknya kita cover silibus wudu, air mutlak, itu wajib bagi kita. Begitulah. Dia punya maksud menjaga wudu, di bawah situ bab wudu lah ada dalam situ. Air mutlak, air mustakmal, air yang berubah, air dua kola, kadang-kadang batalkan wudu, kadang-kadang sunat wudu, mengulang wudu, boleh mengekalkan wudu dan dia tak tahu bab wudu. Begitu ya. Tak meninggalkan, melanggar bagi syariat. Bagaimana sembahyang dia tahu, macam mana rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat-syarat dalam setiap rukun sembahyang dia tahu, dan rohaninya sembahyang dia tahu. Kita sangka 12 ini saja, ini kiranya 12 chapter dalam agama kita. 12 chapter dalam agama kita. Zuhud yang zahir, zuhud yang nyata. Tawaduk yang zahir, tawaduk yang nyata. Semua tak ada tasannuh, tak ada pura-pura zuhud, tak ada pura-pura tawaduk. Real punya tawaduk walaupun ada pangkat besar. Real punya zuhud walaupun ada rumah besar. Begitu ya. Semua orang yang real. Jadi gurunya jawab 12, tapi setiap 12 ini bukan setakat 12 statement. Setiap 12 ini ada perbahasan yang panjang dan mendalam dan renungan. Ya. Kalau nak ingin jadi wali, kena clear all these 12. Tidakkah muridnya akan berasa, oh kalau gitu saya dah dapat 12 ini, saya boleh jadi wali lah tuan guru. Bahkan kalau gini, nampaknya baiklah aku clearkan ini sampai akhir hayat aku. Jadi aku KIV daripada aku nak jadi wali, itu maksudnya. Baiklah aku clearkan ini 12 dan aku maintain sampai akhir hayat aku. Lebih baik daripada aku nak idam-idam jadi wali. Itu mafhum. Dia tak bilang, jangan kau punya pertanyaan ni bukan main tinggi lagi ya. Bukan main lagi ya, tak sudah diri. Tak ada. Dia kasih syarat begini, maka murid yang sedar akan merasa lebih baik aku raikan ini dan aku istiqamah ini daripada aku nak cuba nak minta nak jadi wali. Ya. Baik. Sedang sarang syaitan itu pada dalam hawa nafsu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu. Macam mana kau tak realize dia? Macam mana kau tak nak beware terhadap dia? Ya. Firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka waspadalah dan selalu daripada tipu daya itu. Maka syaitan bagimu adalah musuh, maka ambil dia sebagai musuh, iaitu regard him as your true enemy. Fattakhidhuhu aduwa, regard him as your real true enemy. Every time beware of him. Whatever you do, beware of him. Kalau awak ada musuh yang jahat, awak makan nasi pun awak takut dia taruh racun sama awak. Awak nak rehat dalam rumah pun takut dia hantar santau. Awak keluar rumah, takut dia lepaskan anjing gigit awak. Awak nak buat bisnes, awak takut dia ganggu bisnes awak. Kalau awak ada musuh yang jahat yang selalu hendak awak, intip awak dan serba-serbi, awak waspada tak? Syaitan dia senantiasa waspada. Kau dalam toilet dia boleh kacau. Kau bersama dengan isteri dia boleh kacau. Kau tengah dalam sembahyang pun dia boleh kacau. Kau tengah baca Quran pun dia boleh kacau. Begitu ya. Baik. Kau tengah baca macam mana nak hindar pada godaan syaitan pun dia boleh kacau. Kau tengah baca syaitan tu musuh kita, itu pun dia kacau. Ya. Dia kasih idea lagi. Dia kita taruh kita bilang, tengok aku ni orang yang kenal tau syaitan sebagai musuh. Allah, itu pun dia boleh inputkan kepada kita. Jadi kita boleh bangga, aku kenal syaitan sebagai musuh. Dia pun mengajarkan kita cara-cara nak menghindari aku. Kita pun ajarkan orang, tuan-tuan nak elak syaitan begini. Syaitan ajar kita biar kita bangga. Kita lepas pada godaan dia yang ini, kita masuk dalam perangkap yang lagi satu. Allah, bimbang ya. Kau beware of him in certain things,
but engkau entertain him dalam satu bidang yang lain, dalam banyak bidang yang lain. Dalam bidang, hatta bidang nak lawan dia sekalipun, hatta bidang nak mengenal dia musuh kita sekalipun, kau kena tahu dia musuh kita. Begitu ya. Dia don't mind tahu ajar kita. Dia don't mind bilang sama kita. Dia don't mind apa lapor pada kita kelemahan-kelemahan dia. Biar apa? Biar kita rasa kita dapat mengatasi daripada dia. Dia tak tahan sampai dia bilang anak, macam mana nak cara nak lepas daripada dia. Begitu ya. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihat-nasihatnya. Hai Abdul Ali, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa dan dapat merosak amal saleh. Ya. Bagaimana sabda Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya. Habis tadi kok bilang yang item nombor 5 tu, menerima hukum Allah dalam suka dan duka. Dalam suka tu termasuk dunia, termasuk rumah besar, termasuk pangkat kedudukan. Ada pangkat kedudukan, tak cari pangkat kedudukan. Gunakan pangkat kedudukan tetapi tidak seronok dengan pangkat kedudukan. Itu beza ya. Itu beza. Cinta dunia dengan ada dunia lain ya. Cari dunia, cinta dunia, ada dunia lain. Ada dunia tak cinta dunia. Ada dunia walaupun tak cari dunia. Cinta dunia walau tak ada dunia pun lain juga. Tak ada dunia, miskin, pangkat rendah, tapi cinta dunia, kadang kepinginnya jadi orang kaya, kadang orang kaya pun terhampu-hampu, kadang nampak rumah besar punya kepingin, tak pernah mimpi, mesti kalau mimpi mesti rumah banglo. Ya. Kau terbangun tengok rumah di bawah, alah mimpi rupanya. Itu cinta dunia. Cinta dunia walaupun tak ada dunia. Ada dunia tapi tak minat dunia. Two different thing ya. Two different thing. Jadi yang kita tengok yang nombor 5 tu tidak bercanggahan dengan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Suka dalam suka tu termasuk ada dunia. Tapi bukan mencari dunia dan bukan seronok dengan dunia. Apalagi mencinta akan dunia. Ada dunia, maka ada dan tak adanya sama juga. Sebab itu daripada Tuhan. Ya. Yang ada orang diuji dengan kemiskinan ya, dengan kepayahan. Yang ada orang Allah uji dengan kekayaan dan kemewahan. Nombor 1 bukan dicari, Allah datangkan. Macam mana reaksi kau? Terus seronok, enjoy, having fun? Tidak. Tuhan datangkan dengan kekayaan dan kemewahan, dengan kedudukan. Seronok, enjoy pun tidak. Tetapi berasa ini risaulah aku mesti dengan rumah-rumah besar ini, tapi aku kena takut, aku jangan sombong. Pada makna dia rasa bahawasanya harta tu boleh macam mengancam pada dia. Wahai harta, kau ada tak ada, aku ibadat pada Allah Ta'ala sama. Wahai harta, kau ada tak ada, wahai pangkat, wahai harta, kau ada tak ada, aku kena tahu bahawa aku rendah, aku berdosa, dan aku miskin, dan aku tak ada kedudukan. Dia rasa diuji. Maka rasa tak ada kedudukan dengan tak ada harta, memang kau tak ada harta, macam mana kau nak rasa ada kedudukan? Dengan ada kedudukan, dengan ada harta, tapi rasa diri dia serendah-rendah, itu betul-betul punya melawan hawa nafsunya, begitu ya. Baik. Cinta pada dunia itu adalah pokok sumber daripada segala kejahatan. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Ta'ala selalu menolong dan membantu, berserta dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang benar-benar berbuat baik. Ya, Allah bersama dengannya, senantiasa dengan Allah. Barulah awak dah ada ini semua. Kalau bersama dengan Allah, jadilah wali Allah. Tanpa kau sedar kau wali Allah atau tidak. Kebanyakan yang sudah menjalani ini
Bahkan dia tak sedar pun dia wali Allah. Yang tak ada ini yang paling merasa dia wali Allah. Begitu ya. Orang boleh kaya di dunia, tetapi Nabi SAW melarang jangan cinta dunia. Kita sebut tadi ya. Boleh kaya, tapi lifestyle tetap lifestyle Rasulullah. Jiwa tetap jiwa Rasulullah. Pandang bahaya dunia tetap sama walaupun kaya. Can be rich, but not enjoy the richness. Can be rich, but not lavish life. Kena faham ya. Seorang boleh kaya di dunia, tetapi Nabi SAW melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman AS dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati. Jangan bilang ya, oh, Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi Sulaiman jadi lagi raja. Kau ingat Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umar baju tampal 14, Siti Fatimah baju tampal 12, Sayyidina Ali selalu tak lapar anak beranak tak makan lapar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf rumahnya hari-hari kambing buli, ayam panggang ya. Sama juga. Kalau Nabi bertampal baju, dia pun bertampal baju. Kalau Nabi berlapar, dia pun lapar. Apa guna dia kaya? Dia punya kaya untuk sedekah. Dia punya kaya untuk tajir perang. Dia punya kaya untuk bantu apa semua keperluan agama. Itu mereka punya kaya. Lifestyle still lifestyle Rasulullah. Lifestyle Rasulullah. Kita kasih contoh. Saya nak Abdurrahman baru kaya, saya sama kaya. Jangan kata lifestyle. Derma kau ada macam mereka kan? Sembahyang jemaah kau ada macam mereka kan? Begitu ya. Dan mereka punya lifestyle tetap macam Rasulullah. Sayyidina Sulaiman. Apa itu ya? Orang-orang mereka sekarang cari ada Solomon's Temple. Dia cari the Solomon's Mine. Lumbung emasnya Nabi Sulaiman. Dia cari tak akan jumpa. Sampai sekarang belum jumpa. Sebab apa tahu? Nabi Sulaiman dengan kita belum jauh sangat tahu. Nabi Isa dengan kita 2023. Nabi Musa 3000. Nabi Sulaiman in between. Boleh jadi 2500, boleh jadi 2300, boleh jadi 2700 ya, begitu ya. Sedangkan peninggalan Nabi Musa punya zaman masih ada. Piramid Firaun masih ada tak? Piramid Firaun masih ada. Dia punya istana-istana dekat Alexandria semua tu. Masih ada tak? Masih ada. Itu zaman 3000 tahun dulu masih ada peninggalannya. Nabi Sulaiman punya lebih recent lagi, lebih terkini. Pasti ada. Dia cari tak jumpa. Memang tak ada. Sebab Nabi Sulaiman tak duduk, tak ada pakai singgah sana, tak ada duduk pakai istana pengawal-pengawal semua tak ada. Tak ada siapa semua begitu. Nabi Sulaiman boleh masak dalam kawah dia sekali satu hari boleh masak 10 ekor unta. 10 kali pagi masak, kita berani unta lah kalau kita sekarang ke bubur unta ke nasi unta ke lauk lah, senang cakap lauk unta. Pagi masak 10 ekor, petang masak 10 ekor. Tapi semenjak dia jadi raja, dia tak makan daging pun. Kenapa? Dia tahu negeri dia banyak masih ada orang miskin. Dia kalau makan cari roti-roti kering, dia cari orang fakir miskin. Si miskin dia makannya dengan si miskin. Agak-agak orang begitu ada istana tak? Orang begitu ada dengan tiang-tiang besar tak? Tak ada. Lepas tu orang cari tak jumpa. Orang cari tak jumpa. Memang tak ada. Memang tak ada. Contoh yang tak ada siapa? Rasulullah lah. Sayyidina Umar lah. Itu kan presiden kiranya Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar semua itu presiden. Sayyidina Abu Bakar, the real one. Siapa lebih real punya pentadbiran? Sayyidina Abu Bakar kah khalifah-khalifah yang kemudiannya? Yes, of course Sayyidina Abu Bakar. Siapa istana lebih besar? Sayyidina Abu Bakar tak ada istana langsung pun apa semua. Begitulah. Jadi boleh jadi kedudukan tinggi macam Nabi Sulaiman. Tetapi ada keistimewaan, ada apa-apa keduniaan? Tak ada. Boleh jadi kaya macam Abdurrahman bin Auf, macam Abu Yazid Al-Bustami. Tapi kekayaan hanya dalam tangannya, tidak dalam hatinya. Itu ya, ini orang-orang istimewa Allah Ta'ala. Hai Abdul Al, kasihanilah anak yatim dan berikan pakaian kepada orang tidak berpakaian, dan beri makan kepada orang yang lapar, dan hormati tetamu orang gharib. Semoga dengan begitu anda diterima oleh Allah. Orang gharib, orang dagang datang tempat kita cari musuh dia, cari salah. Awak ni orang luar, Patut raikan, sambutkan.
make him feel at home, make him feel comfortable, accept him, don't reject him. Ini pengeranggan ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan akan datang ya. Yang akan berarti sampai muka surat 7. Hai Abul Ali. Tengok ya.